Membaca membuka jendela dunia. Tidak akan berhasil sesuatu karya itu ataupun tidak akan berhasil sesuatu buku itu tanpa ada penulisnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah, bersua kita di kancah alam maya. Sesuatu karya seperti novel, cerpen, puisi, dan sebagainya tidak akan berhasil tanpa adanya kemahiran menulis yang dipanggil penulisan kreatif. Oleh itu, dengan kerjasama Pejabat Pendidikan Daerah Kota Kinabalu, Unit Sumber Teknologi Pendidikan Kota Kinabalu, OK9 Menggatal menganjurkan bengkel penulisan kreatif. Tentu anda semua tertunggu-tunggu akan kemunculan penulis yang selama ini kita war-warkan di dalam media sosial di sekolah masing-masing. Oleh itu, tanpa membuang masa, dipersilakan Puan Rashila Nur Ain atau nama penanya Sheila untuk memulakan sesi bengkel kita pada hari ini. Dipersilakan. Adik-adik pernah tak baca satu buku dan adik-adik rasa, wah, menarik ya buku ni. Bestnya kalau saya jadi seorang penulis novel. Dan nanti buku saya akan terjual di banyak kedai buku. Wah, kalau adik-adik ada cita-cita macam tu, ini adalah langkah pertama adik-adik dengan menyertai bengkel penulisan kreatif bersama novelis Rashila Nur Ain. Kak Sheila mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur iaitu Guru Perpustakaan Media OK9 Menggatal kerana sudi menganjurkan bengkel penulisan kreatif sempena Bulan Membaca 2021 peringkat OK9 Menggatal. Jadi adik-adik sudah bersedia? Mari kita mulakan pembelajaran kita kerana Kak Sheila sangat berbesar hati berkongsi ilmu dengan adik-adik. Adik-adik, sebelum itu Kak Sheila kongsikan sedikit latar belakang Kak Sheila. Nama sebenar Kak Sheila Rashila Nur Ain binti Rasid. Kak Sheila berasal dari Sabah dan Kak Sheila merupakan gradua dari UiTM dalam bidang komunikasi media. Sebelum ini Kak Sheila pernah bekerja sebagai editor senior untuk karya terjemahan, salah satunya adalah komik Running Man, iaitu dari bahasa Korea diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Jadi atas pengalaman itu Kak Sheila sangat banyak pendedahan dalam bidang penulisan komik dan buku. Jadi itulah sebabnya Kak Sheila sekarang menghasilkan banyak novel dan juga adik-adik boleh tengok dalam senarai yang Kak Sheila tunjukkan. Okey. Jadi apakah langkah pertama untuk kita mahu menjadi penulis? Langkah pertama ialah kita perlukan banyak idea. Bagaimana nak cari idea? Okey, kita perlu tahu sumber dia. Contohnya kalau kita mau makan, kita kena tahu dari mana sumber makanan, dari pokok ke, dari langit ke, dari peti sejuk ke, kan? Betul tak? Okey, jadi bersamalah juga kalau kita nak menulis, kita perlukan sumber, iaitu sumber idea. Okey, dari mana nak dapatkan sumber idea? Yang pertama, kita perlu banyakkan membaca. Macam Kak Sheila sendiri boleh tengok di belakang Kak Sheila ada banyak koleksi buku. Bukan saja ini rak buku Kak Sheila, ada banyak lagi di dalam setiap bilik dan juga ada di rumah mak Kak Sheila, di rumah mak mentua Kak Sheila, dan juga sebabnya Kak Sheila dan Abang Aman Wan ni sangat suka membaca. Jadi kami sangat banyak koleksi buku. Kenapa sangat suka banyak membaca? Sebab dengan banyak membaca kita dapat banyak ilmu, banyak idea. Contohnya kalau nak tulis cerita tentang magic, kita boleh banyakkan baca buku Harry Potter. Betul tak? Okey. Itu sebab
Pertama, kenapa kita kena banyak membaca? Yang kedua pula, kenapa kita kena banyak membaca? Supaya banyakkan kosakata, vocabulary, okey? Contohlah kan, kalau kita nak tulis novel seram, contoh macam novel ni, Taubat Si Pembuli, tulisan karya Abang Aman Wan, buku seram. Contohlah nak tulis babak, katakanlah babak tu, babak dia dikejar oleh hantu. Jadi kita cakap, tiba-tiba lembaga itu mengejar saya. Tiba-tiba saya terjerit. Tiba-tiba seluar saya terlondeh. Berapa banyak tiba-tiba. Asyik guna tiba-tiba saja kan. Kalau kita baca novel macam tu, mesti kita rasa macam pelik kan. Kenapa asyik guna perkataan tiba-tiba saja kan? Itu tandanya kurang kosakata, kurang perkataan-perkataan yang lain. Sebenarnya kita boleh tukarkan tiba-tiba tadi dengan perkataan lain. Contoh, tiba-tiba lembaga itu datang kepada saya. Tidak semena-mena saya pun terjerit. Tanpa disangka seluar saya terlondeh. Jadi daripada kita gunakan perkataan tiba-tiba banyak kali, kita boleh tukar dengan perkataan tanpa diduga, tidak semena-mana, tanpa dijangka, kan? Okey? Jadi itulah pentingnya banyak membaca supaya kita dapat pelajari banyak kosakata. Okey? Yang kedua pula, sumber idea ialah dengan banyakkan menonton. Siapa sini suka menonton? Semua orang suka menonton. Menonton televisyen, menonton YouTube, menonton drama Korea dan sebagainya. Memang menarik kan? Okey? Kenapa pentingnya menonton? Memang boleh bagi kita idea. Kak Sheila kongsikan pengalaman Kak Sheila sendiri. Kak Sheila pernah pernah tonton satu filem Brazil. Kak Sheila memang sangat suka tengok drama Korea, filem Brazil, filem luar negara, filem tempatan dan sebagainya. Jadi salah satu filem yang Kak Sheila tengok adalah filem Brazil yang bertajuk The Trash, yang mana dalam cerita tersebut ada babak seorang budak, dia diculik dan dimasukkan dalam bonet kereta. Jadi dari filem tersebut Kak Sheila tengok pengalaman dia, macam mana muka dia, macam mana dia menjerit, bagaimana suasana di dalam bonet kereta. Dan daripada pengalaman Kak Sheila menonton babak tersebut, Kak Sheila tulis semula babak tersebut dalam novel Kak Sheila Aku Mahu Soul Sister, yang mana dalam buku tersebut juga Kak Sheila tuliskan babak yang mana salah seorangnya diculik dan dimasukkan dalam bonet kereta. Dan mana Kak Sheila dapat idea tu? Sebab Kak Sheila tonton filem Brazil tadi. Okey? Jadi lepas ni adik-adik, kalau adik-adik suka tengok Bobo Boy, Upin Ipin, Didi and Friends, jadi pengalaman daripada adik-adik menonton itu, adik-adik boleh tulis semula dalam penulisan adik-adik. Okey? Dan yang ketiga, cara dapatkan idea ialah berdasarkan pengalaman, sama ada pengalaman sendiri ataupun pengalaman orang lain. Okey? Contoh novel yang Kak Sheila tulis berdasarkan pengalaman sendiri ialah Cik Akademik Lawan Samseng Mereng. Ini ada pengalaman Kak Sheila semasa bersekolah dahulu. Agaknya Kak Sheila yang Samseng ke Kak Sheila yang Cik Akademik? Jadi kalau nak tahu, adik-adik boleh baca buku ni. Ini adalah pengalaman sebenar Kak Sheila semasa zaman bersekolah. Dan Alhamdulillah Kak Sheila dapat tulis semula kisah pengalaman Kak Sheila sekolah dahulu di dalam novel yang menarik ini, kan? Okey? Tapi tak semestinya pengalaman kita sendiri. Mungkin juga kita tak pernah pun lagi jadi superhero, ataupun kita belum lagi berkesempatan menjadi seorang cikgu. Betul tak? Okey? Jadi kita boleh tulis pengalaman orang lain. Okey? Contohlah Kak Sheila bagi contoh, dalam buku ni Abang Aman Wan tulis Lawak Sekolah Belajar Berpersatuan, yang mana Kak Sheila dapat tahu Abang Aman bukanlah seorang persatuan pengakap, ahli pengakap, tapi beliau bertanya kepada kawan beliau iaitu Abang Azani Fitri tentang bagaimana nak menjadi seorang ahli pengakap. Jadi daripada pengalaman Abang Azani Fitri, Abang Aman Wan pun lukislah gambar seorang ahli pengakap, bagaimana nak pasang kemah dan semua tu Abang Aman Wan pelajari daripada pengalaman Abang Azani Fitri dan ditulis dalam buku Lawak Sekolah Pelajar Berpersatuan. Okey? Jadi itu adalah 3 sumber utama dalam cara kita untuk mendapatkan idea sebelum memulakan menulis.
Jadi selepas adik-adik sudah mula dapat idea, adik-adik boleh mula buat rangka cerita gunakan teknik 5W 1H. Okey, apa itu 5W 1H? W yang pertama ialah what, W yang kedua ialah who, W yang ketiga ialah when, W yang keempat ialah where, W yang kelima ialah why, dan H ialah how, bagaimana. Pertama sekali kita perlu tahu apa, what yang kita mahu tulis. Jadi adik-adik boleh tanya diri sendiri, apa cerita yang kita nak tulis? Adakah kita nak tulis cerita yang bertemakan drama ke, superhero ke, ataupun travelog, lawak dan sebagainya. Okey, contoh novel Kak Sheila yang bertajuk Cik Akademik Lawan Samseng Mereng ini adalah bertemakan drama budak-budak sekolah. Okey, jadi contohnya macam novel Abang Aman Wan ini lawak sekolah, ini bertemakan lawak tentang pelajar sekolah dan sebagainya. Okey, walau apapun cerita, adik-adik kena pastikan adik-adik tuliskan dahulu berdasarkan plot ataupun jalan cerita. Contoh, kalau adik-adik belajar di sekolah, sebelum tulis karangan, adik-adik kena buat rangka karangan, betul tak? Okey, sama juga seperti menulis novel, menulis buku, adik-adik perlu mulakan dengan menulis rangka cerita dahulu. Bagaimana cara dia? Nanti Kak Sheila ajar dalam slide seterusnya. Walau apapun adik-adik, apabila mahu menulis cerita, pastikan cerita adik ada logik, iaitu ada sebab dan ada akibat. Okey, contohnya dalam cerita Spiderman, walaupun orang kata ya ke bolehkah jadi superhero, tapi bagaimana Peter Parker menjadi Spiderman? Sebab dia disengat laba-laba, akibat dia menjadi Spiderman. Sama juga dalam cerita Ejen Ali. Bagaimana Ali menjadi Ejen Ali? Sebab dia bertemu dengan Iris, akibatnya dia menjadi Ejen Ali. Okey, jadi adik-adik kalau mahu tulis cerita, pastikan ada sebab dan akibat, barulah cerita kita jadi logik dan orang boleh faham apa yang kita hasilkan. Okey, W yang kedua ialah who, iaitu siapa. Ia berkaitan dengan watak dan juga perwatakan watak. Okey, maksudnya watak. Okey, siapa nama pelakon dalam cerita kita tu yang kita mau tulis tu. Okey, jadi kita macam kita tengok cerita lah, macam kita tengok drama lah, siapa nama watak dia, siapa nama pelakon dia. Sama juga lah kalau kita tulis novel, pastikan ada nama dia, iaitu nama watak. Contoh dalam Cik Akademik Lawan Samseng Mereng ini, ada watak Medina, seorang Cik Akademik, dan Chu Kok Yung, Samseng Mereng. Okey, jadi adik-adik kalau nak tulis cerita juga, pastikan adik-adik ada watak. Okey, nama watak tersebut. Okey, yang kedua, perwatakan watak. Okey, maksudnya bagaimana diri kepada Medina ni, bagaimana apa perangai si Samseng Mereng ni. Itu yang kita perlu ceritakan, iaitu perwatakan watak ni kita boleh kongsikan sama ada secara luaran, iaitu gambaran luaran, contohnya seperti muda, cantik, tinggi dan sebagainya, ataupun sifat dalaman dia, contohnya rajin, pemalas, baik, samseng, kuat tidur dan sebagainya. Okey, jadi itu adalah perwatakan yang mana kita boleh ceritakan sama ada gambaran luaran yang kita boleh nampak melalui mata, ataupun yang kita perlu kenal, yang kita perlu baca, iaitu perwatakan dalaman dia, sifat dalaman dia, watak tersebut. Okey, jadi itu adalah who, siapa watak kita. Okey, W yang seterusnya ialah why, mengapa. Kita perlu tanya diri kita, mengapa kita mahu tulis novel tersebut? Adakah kita mahu sampaikan moral dalam ataupun pengajaran dalam buku yang kita hasilkan, ataupun adakah kita mahu berkongsi perasaan? Sama ada kita mahu pembaca kita selepas baca novel kita, mereka berasa insaf ataupun mendapat pengajaran, ataupun mereka rasa seronok, rasa bahagia, ataupun rasa sedih, kan? Jadi itu yang kita perlu tanya diri kita. Dan adik-adik, kenapa kita perlu amanah, kita perlu jujur untuk menghasilkan novel, kerana kita percaya di akhirat nanti pelaburan kita di hidup selepas kita meninggal dunia nanti, kita akan ditanya apakah sumbangan kita, apakah manfaat, apakah ilmu yang pernah kita kongsikan. Kalau kita tulis kisah-kisah yang jahat, kisah bagaimana nak mencuri, kisah bagaimana nak
rompak orang. Adakah itu penulisan yang baik? Tak baik kan? Okey, jadi kita harus hasilkan penulisan yang bagus. Contohnya macam Abang Aman Wan hasilkan novel Taubat Si Pembuli, mengisahkan tentang bagaimana seorang pembuli di sekolah yang akhirnya bertaubat apabila suka buli orang, dan akhirnya sesuatu membuatkan dia berasa insaf dan sedih. Jadi pengajarannya ialah kita perlu perbaiki diri kita apabila kita membuat kesalahan, dan kita perlu insaf. Jadi itulah moral yang Abang Aman Wan cuba sampaikan, dan itulah sebabnya mengapa Abang Aman Wan tulis novel ini. Jadi adik-adik pastikan tanya diri, mengapa saya nak tulis novel ini? Okey, W yang seterusnya ialah when dan juga where. When ialah bila, dan where ialah di mana. Okey, jadi bila dan di mana konflik ataupun masalah berlaku, apabila kita nak tulis novel ya adik-adik, perkara yang perlu kita hasilkan, yang perlu kita kreatif ialah kita perlu hasilkan masalah ataupun konflik. Okey, siapa nak baca buku cerita yang tak ada masalah? Semua ada masalah. Kalau kita nak baca buku, kita suka tahu bagaimana ada masalah dan bagaimana cerita itu menyelesaikan masalah tersebut. Okey, contohnya dalam buku Cik Akademik Lawan Samseng Mereng ni, masalah tentang seorang Samseng yang tak nak belajar. Okey, jadi bagaimana cara Cik Akademik ni membantu si Samseng tersebut. Okey, jadi oleh sebab itu konflik ni biasanya berlaku 5 kali dalam sebuah cerita. Jadi dalam konflik itu berlaku, kita perlu selitkan babak-babak ataupun dialog-dialog ataupun keadaan situasi yang menarik yang terlibat. Contohnya babak suspense, iaitu babak yang mengejutkan, ataupun babak cliffhanging, iaitu babak yang tergantung, ataupun babak plot twist, iaitu babak yang tak terjangka. Okey, contoh kalau adik-adik suka tengok cerita Bobo Boy, contoh tiba-tiba jeng jeng jeng. Tadi si Adudu tu kecil je, tiba-tiba Bobo Boy tembak, tiba-tiba dia jadi besar. Jadi itu babak yang sangat mengejutkan. Jadi itulah babak yang kita panggil sebagai babak suspense. Okey, ataupun kita short tengok, alamak, Bobo Boy terjatuh, bersambung minggu depan. Yang bersambung minggu depan itulah yang kita panggil sebagai cliffhanging, babak yang tergantung. Apabila ada babak yang tergantung ni, kita akan rasa nak tengok lagi. Betul tak? Kita akan rasa tak sabar nak tengok. Okey, contohnya Kak Syah ada tulis babak cliffhanging dalam novel Kak Syah yang bertajuk Aku Mahu Jadi Survivor. Dalam buku ni ada babak yang mana watak dia, Sazi, terpaksa tembak kawan baik dia, Fazura, dan pada masa tu dia pun jerit, ya Allah, maafkan saya, sambil dia tembak kawan dia, pang. Dan cerita ini habis begitu sahaja. Betul kan? Habis begitu saja. Okey, sebenarnya adik-adik perlu baca sampai habis, baru tahu rupanya itu adalah babak yang tergantung. Rupanya ada lagi yang di belakang dia. Rupanya itu adalah babak cliffhanging. Okey, okey, dan seterusnya adalah babak plot twist. Apa maksud plot twist? Adalah babak yang kita tak sangka-sangka. Babak yang kita ingatkan orang ni yang baik, tapi orang tu rupanya yang jahat. Contoh kalau kita tengok Frozen, Anna ni dia setengah mati nak kahwin dengan Hans, tapi rupa-rupanya Hans adalah lelaki yang jahat. Jadi begitulah babak yang tak dijangka, iaitu plot twist. Babak yang kita tak sangka-sangka orang yang kita sukakan baik tu adalah orang yang jahat. Jadi best kan baca buku yang macam tu. Okey, jadi itulah kita perlu susun dan atur bila dan di mana babak-babak macam ni kita nak masukkan dalam novel kita. Nanti Kak Syah ajar sekejap lagi. Okey, kita dah belajar macam-macam, jadi bagaimana nak tulis. Okey, jadi tadi Kak Syah sudah sebutkan beberapa perkataan, iaitu konflik ataupun masalah, dan Kak Syah ada kongsikan suspense, iaitu babak yang mengejutkan, dan juga Kak Syah ada kongsikan cliffhanging, iaitu babak yang tergantung,
dan juga plot twist, iaitu babak yang tak terjangka. Okey, jadi bila di mana nak tulis semua ni? Okey, jadi di sini Kak Sheila kongsikan dalam bentuk macam ni, bentuk macam bukit ni. Jadi kalau kita nak tulis cerita, kita perlu cerita struktur dia kenalah begini, kenalah macam ada permulaan yang mendatar, kemudian dia naik sikit, kemudian dia dah mula turun, dan barulah pengakhiran yang mendatar semula. Okey, maksudnya contoh permulaan. Kita perlu dalam permulaan ni kita perlu ceritakan tentang latar belakang. Okey, contoh ya Kak Sheila kongsikan dalam cerita Aku Mahu Soulmate. Latar belakang dia, watak dia yang utama. Contohlah dalam cerita ni watak dia Ina. Okey, watak Ina ni adalah seorang pelajar yang pandai, seorang pelajar yang lemah lembut, seorang pelajar yang baik dan sopan. Okey, tapi pada masa yang sama ada seorang lagi pelajar yang sangat kontra dengan dia. Seorang pelajar yang belagak, yang sombong, yang banyak cakap, yang banyak komplain. Tetapi mereka berdua terpaksa pergi ke Korea Selatan bersama-sama kerana mereka bersama-sama memenangi sebuah pertandingan. Jadi apa boleh berlaku seterusnya? Di situlah bermulanya perkembangan konflik, iaitu perkembangan masalah. Macam Kak Sheila cakap tadi, kalau kita nak tulis cerita, pastikan cerita kita banyak masalah, banyak konflik. Okey, jadi apabila ada konflik, di situlah kita mulakan ada babak suspense. Okey, contohnya dalam Aku Mahu Soulmate ini ada babak suspense yang mana apabila Fazura dan juga Ina dalam cerita ni, mereka makan sekeping biskut dan tiba-tiba nasib mereka berubah. Yang sombong menjadi seorang yang malang, yang sopan, yang pendiam menjadi seorang yang popular semasa mereka datang ke Korea. Jadi disitulah suspense bermula, babak yang mengejutkan. Okey, kemudian ada babak cliffhanging. Dalam cerita ni tadi Kak Sheila Aku Mahu Soul Survivor, Kak Sheila ada kongsikan babak cliffhanging. Okey, dalam pada babak Fazura nak tembak Sazi nak tembak kawan baik dia Fazura, tiba-tiba babak itu tergantung begitu sahaja. Jadi di situlah kita sampai ke puncak, ataupun kita panggil climax dan di atas sekali, iaitu konflik paling dahsyat berlaku, masalah yang paling dahsyat berlaku. Okey, contoh dalam buku ni, masalah yang paling dahsyat berlaku ialah semasa Sazi dipaksa oleh penjahat untuk tembak kawan dia. Jadi sedihnya, ni masalah yang paling teruk yang pernah saya hadapi, terpaksa tembak kawan baik sendiri. Jadi macam itulah dia buat cerita. Dan kemudian mulalah peleraian. Kalau cerita ada masalah tak ada selesai, melampau pula, stres lah pula orang nak baca, betul tak? Okey, jadi kena cerita yang ada banyak masalah, kita kena mula selesaikan. Kalau ada 5 masalah, pastikan penyelesaiannya ada 5 juga. Kalau ada 3 masalah, kita hasilkan 3 juga penyelesaian. Okey, jadi kita perlu pastikan buku kita menyelesaikan semua konflik-konflik tadi. Tapi kita boleh juga tambah. Ini tip yang paling best sekali, iaitu kita tambahkan plot twist, iaitu babak yang tak dijangka. Contoh macam Kak Sheila cakap tadi, dalam Aku Mahu Jadi Survivor, ada satu babak yang tak dijangka. Jadi babak inilah akan membuatkan cerita kita jadi lebih menarik. Contoh macam Kak Sheila cakap tadi, dalam cerita Frozen, babak yang tak dijangka, Anna nak kahwin dengan Hans, tapi rupa-rupanya Hans tu jahat. Jadi itulah babak yang tak dijangka. Rupa-rupanya bagaimana nak lepaskan Anna daripada dikepung, dikeraskan guna ais tu, adalah dengan cara kasih sayang. Bukan kasih sayang daripada lelaki, tapi kasih sayang daripada kakaknya sendiri, iaitu Elsa. Jadi itu adalah kita panggil sebagai plot twist, iaitu babak yang kita tak jangka. Rupa-rupanya kita ingatkan ini yang hero, rupa-rupanya ini adalah yang sebenarnya hero yang sebenarnya. Okey, jadi barulah cerita kita akan berakhir. Dan pengakhiran cerita kita sebaiknya adalah pengakhiran cerita yang bahagia, happily ever after. Dan juga
kalau orang jahat, kita perlu buatkan dia supaya insaf ataupun mendapat hukuman yang setimpal. Okey, contohnya dalam novel yang Kak Syira dan Abang Aman Wan tulis ini, semua yang membuat kesalahan akhirnya mendapat hukuman yang setimpal. Contohnya dalam cerita ni, cerita cantik ni, penjahat tu yang nakal tu akhirnya dihukum penjara dan juga sebatan. Dan juga di sini taubat si pembuli, pembuli tersebut akhirnya kemalangan dan juga insaf atas kesalahannya. Okey, jadi kita kena buat cerita yang berakhir dengan bahagia dan juga keinsafan. Okey, berikut Kak Syia kongsikan petikan dari novel Aku Mahu Jadi Survivor. Yang mana kalau ikut kita punya graf tadi, yang mana bentuk macam bukit tadi, permulaan kisah dia ialah yang mana Sazi dan Fazura mendapat hadiah tiket penerbangan ke Korea Selatan bagi menyambut hari jadi daripada ibu bapa Sazi. Okey, dan suspense, Sazi dan Fazura dikejar Samsung bersenjata tajam. Kemudian semasa mereka berada di Korea Selatan, mereka bertemu dengan orang-orang yang pelik. Orang-orang yang tiba-tiba aja datang. Tiba-tiba orang yang seram, tiba-tiba orang yang jahat, tiba-tiba orang yang baik hati. Semua orang mereka jumpa. Dan yang suspense yang seterusnya, malang yang mereka diculik dan diugut oleh Samsung. Kan? Jadi cliffhanging pula adalah semasa babak Sazi mesti tembak Fazura kerana gagal kembalikan batu berharga milik Samsung. Oleh sebab tu, semasa babak Sazi angkat pistol dan dia bernangis-nangis, tak sampai hati nak tembak Fazura. Pada waktu tu dia menjerit, "Ya Allah, maafkan saya." Dan dia lepaskan tembakan, peng. Tiba-tiba cerita habis. Betul ke cerita habis? Okey, jadi kalau nak tahu, sebenarnya itu adalah cliffhanging, babak yang tergantung. Adik-adik kena baca sampai habis kerana ada plot twist, iaitu babak yang tak dijangka di belakang ni. Rupanya ada dalang di sebalik kejadian yang malang terhadap Fazura dan Sazi tersebut. Dan pengakhirannya, Sazi bersyukur hari jadi yang dia sangkanya menjadi hari kematian sahabat baiknya rupa-rupanya adalah sebuah jeng. Jadi kalau nak tahu, nanti baca buku ni dan juga adik-adik boleh pelajari bagaimana nak hasilkan cerita yang ada plot twist, cerita yang ada suspense, cerita yang ada cliffhanging. Okey. Ini pula petikan Kak Sheila ambil daripada cerita Taubat Si Pembuli. Kalau nak tengok graf plot dia, boleh tengok ini. Permulaan kisah dia bermula dengan kisah yang mana seorang pelajar baru bernama Jana secara tak sengaja berkenalan dengan seorang mangsa buli di sekolah tersebut yang bernama Nani. Okey, jadi suspense. Itu babak yang mengejutkan dalam kisah ni, iaitu Idora, pelajar yang bersaiz besar, suka sangat berkasar dengan Nani. Dia sangat suka buli Nani. Dia suka sorok kerusi Nani, meja Nani, dia suka gunting patung Nani. Selalu kesalahan yang macam tu dia selalu lakukan. Okey, jadi itu adalah perbuatan yang suka membuli, yang jahat. Kan? Okey. Kemudian pada masa yang sama, Jana, pelajar baru ni tadi, dia selalu ternampak ada lembaga yang pelik yang selalu mengekori Nani. Okey, dan rupa-rupanya ada satu suspense, iaitu babak yang mengejutkan, yang mana rupa-rupanya Nani ni di rumah pula, di sekolah dia dibuli oleh kawan dia Idora, tapi di rumah dia rupa-rupanya dia selalu didera oleh ayah dia. Selain dia, kalau dia dapat markah yang teruk dalam exam dan peperiksaan, dia selalu didera oleh ayah dia. Okey, jadi cliffhanging pula, iaitu babak yang tergantung, iaitu semasa babak Idora ugut Jana supaya putuskan hubungan dengan Nani. Kalau tak, Idora kata Jana pun akan kena buli. Jadi Jana takut mendengar ugutan Idora tersebut. Jadi dia pun mulalah berenggang dengan Nani. Dia mula tak kawan dengan Nani, dengan harapan dia tak kena buli. Tapi rupa-rupanya di situlah berlakunya plot twist, babak yang tak dijangka. Oleh sebab Nani rasa kesunyian, Nani rasa dia macam dah tak ada kawan, jadi dia pun korbankan diri dia. Dan pada waktu itu
Jana dan pengakhirannya Jana dan Indra menyesal kerana tak menjadi kawan yang baik. Dan rupa-rupanya kita ni, kalau kita nampak orang dibuli dan kita biarkan, kita juga dikira sebagai pembuli. Jadi kalau ada orang yang membuli, kita mesti laporkan kepada pihak berkuasa, misalnya cikgu ataupun ibu bapa. Okey? Jadi itulah kisah taubat si pembuli. Petikannya yang Kak Sheila pelajari untuk kita ketahui di mana permulaannya, suspense, cliffhanging, plot twist dan juga penyelesaian kisah taubat si pembuli. Dan sebenarnya ada banyak lagi novel-novel yang macam tu, terutama dalam novel-novel yang Kak Sheila suka seperti Harry Potter dan juga komik juga. Jadi boleh baca, okey? Jadi adik-adik, sekian sahaja perkongsian Kak Sheila dalam bengkel penulisan kreatif. Kak Sheila sangat berbesar hati diberi peluang untuk berkongsi ilmu dengan adik-adik. Sekali lagi Kak Sheila mengucapkan jutaan terima kasih buat pengajar iaitu Guru Perpustakaan Media OK9 Menggatal kerana sudi menjemput Kak Sheila untuk berkongsi ilmu. Dan Kak Sheila harap kalau adik-adik ada soalan, ada pelbagai kemusykilan, adik-adik boleh tanya di ruangan komen. Dan juga adik-adik boleh hubungi Kak Sheila di Facebook ataupun di Instagram Rashila Nur Ain, ataupun boleh berkenalan dengan Abang Aman Wan iaitu penulis dan pelukis komik. Dan juga adik-adik boleh menonton ulasan buku yang pernah Kak Sheila baca dan juga Abang Aman Wan baca melalui siaran YouTube kami iaitu Rashila Nur Ain dan Aman Wan. Jadi Kak Sheila sekali lagi berharap semoga dengan ilmu yang Kak Sheila kongsikan ini, adik-adik mampu menjadi seorang novelis. Walaupun mungkin bukanlah boleh terus jadi penulis yang hebat, tapi ini adalah langkah pertama. Kena percayalah adik-adik, kita takkan dapat berjaya berada di atas sekiranya kita tidak memulakan langkah yang pertama. Okey? Jadi dengan itu, Kak Sheila juga ingin berkongsi dengan adik-adik. Kita nak raya kan, jadi Kak Sheila nak jual sikit pantun. Sanak saudara datang berkumpul, semua cantik kacak bergaya. Pakcik dan makcik dah beri sampul. Apa lagi, jom dapatkan buku raya. Sempena Hari Raya Aidilfitri 2021 ini, Kak Sheila dan Abang Aman Wan berbesar hati membuatkan package buku raya yang mana ada set girl dan juga set boy. Yang mana set girl contohnya ini ada set girl yang sangat comel. Ada 5 buku yang Kak Sheila hasilkan dan juga 3 buku percuma. Maknanya RM50 ada 8 buku yang mana daripada buku ini yang Kak Sheila pernah hasilkan, yang pernah Kak Sheila tulis, adik-adik boleh pelajari ataupun kaji apa yang Kak Sheila kongsikan ilmu tadi. Okey? Jadi Kak Sheila harap jangan lepaskan peluang ini, dapatkan dengan harga yang sangat berbaloi. Dan Kak Sheila sangat harap adik-adik sentiasa hubungi Kak Sheila di komen, dalam ruangan komen di YouTube GPM OK9 Menggatal, ataupun di YouTube Kak Sheila Rashila Nur Ain, ataupun di Instagram Kak Sheila Rashila Nur Ain, ataupun boleh bertanya Kak Sheila soalan melalui Facebook Rashila Nur Ain. Dengan itu Kak Sheila mengucapkan jutaan terima kasih sekali lagi buat semua yang menonton. Dan Kak Sheila mohon maaf sekiranya ada yang tercicir, ada terkasar bahasa dan juga ada yang terkurang daripada Kak Sheila. Hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aidilfitri. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri 2021 dan jaga SOP, jaga kesihatan dan sentiasa pakai topeng muka semasa berada di kawasan yang terdedah. Okey? Hingga jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye. Jika ada pertanyaan ataupun persoalan mengenai bengkel yang telah disampaikan tadi, anda boleh mengukakan melalui komen di bawah. Tuliskan segala yang anda muskilkan dan Puan Sheila akan menjawab setiap pertanyaan anda pada bila-bila masa sahaja. Begitulah tadi, kita sama-sama telah menimba ilmu
melalui bengkel penulisan kreatif yang telah disampaikan oleh Puan Sheila. Semoga dengan bengkel itu tadi, kita semua mendapat manfaat yang akan digunakan pada masa akan datang. Adalah diharapkan lahirnya penulis-penulis muda sebagai pelapis kepada penulis-penulis masa akan datang. Sekianlah sahaja program pada hari ini. Ramai orang menanam keladi di halaman rumah panjang berjela. Kita semua terhutang budi pada pencerama Puan Sheila. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Jumpa lagi.